Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada waktu ini kita baca satu hadis berkenaan dengan ar-riqaq atau tarqiq al-qalb, hadis dalam melembutkan hati kita. Syarah bagi hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah engkau ni adalah orang yang asing ataupun sebagai orang yang hanya singgah sebentar sahaja, ya, untuk mengambil bekal dan persiapan dan meneruskan perjalanan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah pegang bahu aku, faqala, maka baginda bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, tinggallah di dunia seolah-olahnya engkau ni orang asing. Yang tidak, orang asing ni tidak memiliki apa-apa, kan? Dia hanya rumah dia tak ada di situ, tempat tinggal dia tak ada di situ, dan dia pun tak kenal pun tempat tu, tak pernah kenal, hanya singgah aja. Jalan-jalan tengok ada penempatan, dan dia tak kenal siapa-siapa di situ, tak ada rumah tangga di situ. Itu dia gharib, itu dia orang yang asing. Maka singgah sebentar untuk ambil air ke, ya, untuk beli bekal makanan ke, ya, untuk meneruskan perjalanan yang jauh. Aw 'abiru sabil, ataupun hanya melintas jalan saja, lintas saja. Kan? Sambil bawa kereta tengok, oh, ni tempat ni cantiklah kampung ni kan. Kita sambil kereta tak berhenti pun, berjalan sambil melihat-lihat. Itu 'abiru sabil. Jadi kita ni kena jadi macam tu semasa di dunia. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta, apabila engkau berada di waktu petang, fala tantazir as-sabah, maka janganlah tunggu hingga waktu pagi. Kalau kamu nak buat apa-apa kebaikan, buat. Jangan tunggu besok. Kan? Apa kebaikan yang nak buat? Nanti esoklah. Kerana belum tentu esok untuk kita, dan belum tentu esok masih ada. Kalau ada, untuk siapa? Kan? Masihkah ada hari esok? Tak tahu. Kan? Jadi, wa idza asbahta fala tantazir al-masa, apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah tunggu waktu petang. Kalau nak buat apa-apa kebaikan, segera buat. Teringat je buat apa-apa kebaikan. Wa khudh min sihhatika li maradika, ambillah waktu sihat engkau. Supaya apa? Supaya engkau senang pada waktu sakit. Masa waktu sihat itulah kita buat segala kebaikan. Bila tiba waktu sakit, hanya teringat je nak buat kebaikan. Masa sihat pergi masjid dan seterusnya, pergi kelas, belajar dan sebagainya. Masa sakit tak boleh dah. Tak ada hadis yang menyebut kita ni kalau biasa buat kebaikan, kita biasa solat berjemaah apa semua, tiba-tiba satu hari kita musafir, tak dapat menghadiri solat jemaah, masuk waktu ditulis untuk kita pahala kita solat berjemaah sempurna. Begitu juga kalau kita sakit, amalan yang kita berterusan padanya, bila kita tinggal kerana sebab sakit, maka insya-Allah pahala kita akan dapat sempurna. Begitu juga insya-Allah kalau kita pergi ke majlis ilmu, istiqamah dan sebagainya, tiba-tiba kita sakit, aku tak boleh nak pergi dan sebagai musafir, masuk tu sampai masa tu dan hati kita teringat nak pergi, tak boleh pergi, insya-Allah akan dapat pahala dari Tuhan, bagi pahala sempurna pada kita, insya-Allah. Inilah dia, kan, kemurahan Allah Taala. Dan ambillah waktu sihat, wa min hayatika qabla mautika, waktu engkau hidup bagi kematian engkau. Maksudnya nak amal masa kita hidup, masa kita mati kita kata apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Kan? Alangkah baiknya kalau dulu aku buat gini. Kan? Hanya laita ni at-tamanni, angan-angan ataupun cita-cita yang mustahil untuk kita dapat balik. Maknanya nak patah balik ke dunia tak boleh dah. Qala rabbi rji'un,
li'amal salihan. Tuhan, hantarlah aku balik ke dunia untuk aku beramal soleh. Masa itulah macam kan. Kalau orang yang dah soleh, yang dah baik pun dia rasa menyesal. Pasal aku tak buat banyak lagi. Banyak dah kebaikan dia buat tu. Dan dia pun menyesal. Kenapa lah aku tak tambah lagi kebaikan ni? Apabila dia nampak segalanya di hadapan mata dia. Toleh ke sebelah kiri nampak api menyala-nyala, toleh sebelah kanan nampak segala nikmat, kelebihan, darjat yang tinggi Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh. Sebab apa? Kebaikan ni dia darajat. Syurga ni darajat. Ya? Dia tinggi darjat dia. Maksudnya yang paling banyak amalan soleh paling tinggi tempatnya dalam syurga. Syurga Al-Firdaus. Yang kita semua nak dan minta tadi kan. Idza sa'altumullaha fal jannah, idza sa'altumullaha al jannah fas'alul firdaus. Bila kamu minta kepada Allah syurga, mintalah Al-Firdaus. Jangan kata ya Allah, aku mana-mana pun tak kisah. Hak bawah sekali janji syurga. Ini kat kawan kita boleh lah kita kata macam tu. Kat ayah kita, ayah nak pergi kat saya rumah mana pun tak apa. Pondok tepi sawah pun saya terima. Kat adik-adik bagi banglo. Kan tu tak. Itu di dunia kan. Tapi kita dengan Tuhan kita minta yang terbaik dan tertinggi lah. Ini cerita dia kan. Jadilah dia ringkas syarahan daripada hadis yang pendek ini. Semoga dapat bermanfaat lah kepada kita semua, bahawa kita tahu hakikat dunia ni ila fana'. Hakikat dunia ni kepada kebinasaan dan kehancuran. Maka jadilah kita orang yang cerdik. Pilihlah sesuatu yang kita boleh ambil hasil dia di hari selepas kita matilah. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lahu. Sedekah jariah yang berterusan digunakan, kan? Wakaf, kan? Yang pahala berterusan. Kemudian ilmu yang diambil manfaat. Kita dah mendengar tu cerita pada orang amalkan. Ustaz ajar orang tak amalkan, tapi kita cerita orang ikut amal. Kita pahala banyak pada ustaz. Ya. Jadi dan anak yang soleh lah doa untuk kita. Jadi sebelum kita doa untuk anak kita supaya jadi soleh. Ada seorang tabi'in dia sebagainya, dia kata kan, dia selalu doakan untuk anak-anak dia. Allahumma inni ajiztu an islahi waladi. Ya Allah, aku ni lemahlah untuk memperbaiki anakku. Fa aslihhu li. Maka engkau islahkan dia, engkau perbaikilah dia untukku. Hari-hari dia doa tu, maka Allah islahkan anak dia. Allah perbaiki anak dia jadi anak yang soleh. Jadi apa masalah dia kita doa untuk anak kita? Supaya dia jadi orang yang soleh. Apalah aku ni hari-hari doa tak dengar cakap lagi kau. InsyaAllah mak mati saya dengar dia cakap. Okeylah mak dia kata. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.